Umum sedia maklum tentang kos projek lapangan terbang kos rendah KLIA 2 yang telah menyaksikan pertambahan kos pada asalnya 1.7 bilion hingga 3.9 bilion Mac lalu, sehinggalah diumumkan pagi tadi oleh Timbalan Menteri sebanyak 4 bilion ringgit, walaupun Tan Sri Tony Fernandes ada menyatakan kemungkinan naik hingga 5 bilion. Setakat ini 4 bilion ringgit. Peningkatan merupakan pembaziran maha besar oleh Kerajaan BN yang enggan diperjelaskan oleh Menteri Pengangkutan sedia ada. Praktis memulakan sesuatu projek dengan kos yang rendah yang kemudiannya ditambah dengan alasan penemuan keperluan di luar jangkaan, tanah yang tak ada air, tanah yang ada air, hanya memperkukuhkan persepsi bahawa projek perancangan dan pelaksanaan projek-projek tidak telus. Terbaru, saya dimaklumkan bahawa sistem Air Traffic Modernisation Program ATMOP untuk meningkatkan tahap perkhidmatan kawalan trafik udara KLIA 2 dan ruang udara sekitar diselubungi kontroversi. Saya difahamkan Jabatan Penerbangan Awam DCA pada 3 Oktober 2012 telah menganugerahkan surat tawaran Letter of Award kepada INEF, SPA, syarikat seperti DCA yang berpengkalan di Itali, sebagai perunding bagi ATMOP dengan nilaian 40 juta ringgit Malaysia ataupun euro 10 million. Ada kenyataan akhbar yang bersangkut, ya. Kenyataan oleh INEF, ya. 10 million euro to INEF from Malaysia dikeluarkan pada 3 Oktober, termasuklah untuk projek redefinition of all the airport flight procedures, training of air traffic controllers, an option for managing the procurement of the new KL Area Control Centre in order to manage the contract and follow up, ya. Contract approximately 10 million euros. Okey. Jadi syarikat INEF ini adalah perunding bagi ATMOP dengan nilaian dan sebahagian besar untuk menjadi perunding bagi meningkatkan tahap perkhidmatan bagi komunikasi, pengemudian, pengawasan dan kawalan trafik udara KLIA 2 dan ruang udara sekitarnya, termasuk dengan tower ketiga di KLIA yang baru. Kontroversi berkisar isu-isu berikut. Pertama, hubungan rapat INEF dan SELEX. Siri pendedahan sebelum ini berkait dengan masalah-masalah sistem kawalan trafik udara di Subang yang dibangunkan syarikat SELEX Sistemi Integrati dengan kerjasama Advanced Air Traffic System Sdn Berhad, syarikat yang turut berkait dengan anak Datuk Seri Jamaluddin Jarjis. Yang paling merisaukan adalah hubungan SELEX dan INEF. Dalam satu kenyataan media bertarikh 11 Mei 2009, dengan terang disebut bahawa kedua-dua syarikat INEF dan SELEX akan bekerjasama untuk menembus pasaran antarabangsa bagi perkhidmatan kawalan trafik udara. Persoalannya di sini, bukankah lantikan INEF sebagai perunding bagi ATMOP menimbulkan kemungkinan berlakunya percanggahan kepentingan, conflict of interest, kerana rakan perniagaannya adalah SELEX, sebuah syarikat pembekal sistem kawalan trafik udara? Klausa 29.1 Surat Perjanjian antara INEF dan DCA menyatakan perunding mesti mematuhi semua undang-undang dan peraturan negara Malaysia, termasuk yang berkaitan isu perolehan. Disebabkan hubungan perniagaan INEF dan SELEX, bukankah INEF akan bertindak berat sebelah dalam menyarankan syarikat pembekal bagi sistem kawalan trafik udara nanti? Klausa 33.1 Surat Perjanjian yang sama turut menyatakan perunding tidak akan terlibat dalam aktiviti perniagaan atau profesional di Malaysia secara langsung maupun tidak yang akan bercanggah dengan prestasi atau kewajipan yang ditanggung perunding mengikut perjanjian tersebut. Anda sebut teknikal, tapi disebabkan hubungan INEF dan SELEX, INEF secara tidak langsung terlibat dalam aktiviti perniagaan dan melanggar klausa perjanjian. Kedua, isu masalah sistem yang dibangun SELEX belum terjawab. Turut merisaukan kegagalan sistem yang dibangunkan SELEX pada 12 September lalu, hampir 2 jam, ya, di Subang. Hingga ke hari ini, rakyat Malaysia masih belum mendapat gambaran sebenar apakah yang telah berlaku yang menyebabkan sistem kawalan trafik di Subang gagal antara jam 2 pagi hingga 4 pagi. Gesaan saya dan pimpinan keadilan yang lain bahawa satu audit bebas dilaksanakan oleh International Civil Aviation Organisation masih belum terjawab. Saya mendesak hari ini agar Kementerian Pengangkutan mendedahkan surat tawaran
letter of award perunding ADMOB kepada INEF dan menjawab adakah penganugerahan kepada INEF bercanggah dengan klausa-klausa sedia ada. Terakhir, dengan rekod prestasi sistem seleksi di ATCC Subang yang mengalami pelbagai permasalahan termasuk major defects. Apakah jaminan Kementerian dan DCA bahawa Selex tidak akan terpilih dengan penglibatan INEF untuk memastikan pelbagai masalah seperti di ATCC Subang tidak akan berulang lagi di KLIA 2? Pihak MAB, Malaysian Airports Berhad, telah pun mengumumkan kos meningkat sehingga 3.6 ataupun sampai 3.9 bilion. 3.6 to 3.9. But now it has clearly exceeded 3.6 to 3.9. Sekarang seperti apa yang ditegaskan, if you listen to the Menteri carefully, setakat ini, he emphasised setakat ini 4 bilion. So kita bimbang, kita amat bimbang kos projek ini akan kian meningkat seperti apa yang dijangka oleh Tan Sri Tony Fernandez sehingga 5 bilion ringgit. Dan dalam jawapan yang diberikan oleh Menteri, beliau telah pun berkali-kali menegaskan bahawa ini merupakan maklumat yang diberikan oleh MAB. Beliau sendiri tidak yakin atas jawapan yang diberikan oleh MAB sama ada projek ini akan siap dalam tempoh masa yang ditetapkan ataupun akan siap dengan kos yang telah pun dianggarkan. Beliau tadi berkata bahawa projek ini ahead of schedule. Ini adalah satu frasa yang amat mengelirukan kerana projek ini telah pun ditangguhkan, ditunda berkali-kali sejak tahun September 2011. Okay, sampai sekarang new deadline April 2013. So saya rasa perkataan yang digunakan oleh Menteri yang berkata bahawa projek ini ahead of schedule is extremely inappropriate sebab kita telah pun lewat lebih daripada 1.5 tahun. Sekurang-kurangnya 1.5 tahun, kalau tidak lebih. Dan beliau masih belum jawab lagi kenapa kita pindah tapak dari tapak yang sesuai, yang ada dalam master plan asal, yang sesuai untuk bina lapangan kapal terbang, kepada satu tapak yang dikatakan tidak sesuai. Telah pun dikata dalam blueprint, airport blueprint kata tidak sesuai. So, itu masih belum jawab. Beliau kata beliau akan jawab masa perbahasan. So, kita tunggu jawapan daripada pihak Menteri.